أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kita lagi malam ini untuk kita meneruskan perjuangan kita di jalan Allah, mencari arti kebenaran melalui Al-Quran dan Sunnah Nabi. Dalam permulaan tadi, muqaddimah ada saya sebut, wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah. Min syurur, daripada kejahatan diri. Syururi anfusina, diri kita. Diri kita ini tuan-tuan memang banyak kejahatan. Tapi kejahatan diri selalu kita tak pernah muhasabah. Kita lebih suka melihat kejahatan orang. Tuan-tuan lihat pada khutbah Jumaat, hadis ini selalu dibaca dan wajib dibaca. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Kita berlindung kepada Allah daripada kejahatan diri kita. Wa min sayyiati a'malina, daripada kejahatan diri kita. Jadi perkara-perkara yang macam ini kita harus atasi kalau ada. Dalam agama Islam perlu ilmu. Dia bukan satu agama yang statik, dia mati ya. Kita tidak boleh jadi seorang Muslim dengan hanya mengikut budaya masyarakat setempat. Apa yang orang amal, kita amal, tanpa mengambil kira benarkah atau salahkah, mengikut Al-Quran ataupun As-Sunnah. Tapi kalau tanya dia, kamu ni ikut apa? Oh, saya Al-Quran Sunnah. Kamu ni dah study dah ke Al-Quran ni sampai habis semua? Ada lagi lah, tengoklah. Jadi kita lebih banyak menggunakan teori dalam Islam. Kita tidak menggunakan praktikal, melihat kenyataan, bukti al-bayyinah. Sebab itu memahami Al-Quran adalah wajib, bukan sunat. Kalau dia kata sunat, dia kena bertanggungjawab. Allah Maha mendengar. Bolehkah kita kata memahami Al-Quran itu sunat? Tak mana sabar. Apabila manusia dan jin dimasukkan ke dalam neraka, apakah punca sebenar? Mereka meninggalkan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Sebab itu Allah kata, la'anna, pasti aku akan penuhkan semua Jahannam, ke dalam neraka Jahannam, minal jinnah wal insa wan nasi, daripada jin dan manusia, ajma'in, semua jin dan manusia. Maka kita harus faham di mana larangan-larangan dan cegahan Al-Quran, di mana arahan supaya kita ikut, kita patuh dan taat pada Allah, kita ikut. Kalau pedoman ini tidak ada pada kita, kita akan ikut orang.
Sebab itu kita banyak tersasar dalam agama. Kita kuat berpegang kepada budaya dan adat masyarakat. Kita sanggup mati kerana budaya dan masyarakat, seperti peribahasa Melayu, biar mati anak, jangan mati adat. Betul tak? Ini kena buang, saya pakai. Jangan biar mati anak, jangan mati adat. Ini peribahasa lama dulu. Kita, ketaatan kita hanya kepada Allah dan Rasul. Kita tidak taat kepada budaya dan pahaman masyarakat. Untuk itu kita kembali kepada Al-Quran. Jangan kita buat alasan malas dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin kembali untuk menyambung apa yang kita belajar tentang ilmu pada minggu sudah, iaitu kelebihan ilmu bagi manusia Muslim. Yang harus ada asas ini ataupun ciri ini supaya dia jadi Muslim yang baik. Dia ada panduan, dia ada kecerdikan. Tuan-tuan dan puan-puan, kita perhatikan sama-sama Al-Quran pada muka surat 255. Perhatikan Al-Quran 255 surah Ar-Ra'd, iaitu surah 13 pada ayat 43. Pada ayat 43. Wa yaqulul ladzina kafaru, maka berkata orang-orang kufur. Tuan-tuan dan puan-puan, beza di sini kufur dan kafir. Dia ada ya di dalam ilmu tasrif. Kafir tu ialah isim, perkataan nama. Dia bukan perbuatan. Kafirun, kafirani, kafiruna, daripada kafara. Yakfuru. Kafirun artinya orang kafir. Tapi yang ni kafara, kafara, kafaru, dia adalah perbuatan. Madhi mabni ala dhamma. Maka orang-orang kufur, orang-orang kufur ni dia ingkar pada Allah. Jadi dalam terjemahan disebut juga orang kafir. Tapi di segi nahu tak betul lah. Betul tak? Kafir dia mesti kafirun. Kalau kafaru perbuatan, perbuatan kufur seorang, kafara. Ia kufur, kafara. Kalau kita buat alif, kafara, ia berdua telah kufur, lelaki. Kalau tiga naik atas, ramai, kafaru, mereka telah kufur. Itu saya cakap pada minggu sudah, dari segi terjemah bahasa ada sedikit janggal dia di sini. Sebab kita bahasa Arab tak begitu dapat meneliti secara dalam. Mungkin bahasa Melayu. Tak apalah tuan-tuan nak kata kafir, katalah, saya tak kisah. Tapi saya nak abang yang betulnya, perbuatan lain, isim lain. Isim tu ialah nama. Kata nama. Makan, perbuatan. Makanan, isim. Sama tak? Tak sama kan? Itu bahasa. Wa yaqulul ladzina kafaru, orang-orang kufur berkata, lasta mursalan, kamu ni bukan seorang rasul, kata para nabi. Sebab mereka tak percaya Muhammad rasul. Macam mana? Kalau rasul, orang yang ada darjat, ada pangkat. Macam kita wakil rakyat lah. Kalau kita kata ahli Dewan Negara, kita pun tengok atas bawah, betul ni. Kalau kita tengok dia menteri, dia jadi menteri lah, kita kata menteri kewangan kah, menteri pengangkutan kah, apa menteri, kita pun tengok atas bawah, betul ni. Dia ada driver dia, ada kereta besar dia.
Dia berjalan satu macam kan. Nabi Muhammad tak ada tanda apa. Begitu juga pemimpin-pemimpin Islam yang lain, khalifah-khalifah. Mereka tidak ada sebarang tanda kebesaran. Hanya tanda kebesaran mereka adalah daripada Allah. Pada manusia, mereka sama. Sebab itu golongan-golongan musyrik, golongan kafir, mereka tidak percaya. Lastu, kamu bukan, engkau bukan, ta tu. Ta tu balik pada anta. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lasta mursalan. Engkau bukan orang yang dijadikan rasul. Kemudian Allah bela Nabi, katakan wahai Muhammad, khul. Itu amar. Qala yaqulu khul. Katakan wahai Muhammad. Bagi tahu kat depa ni, kafa billah. Cukuplah Allah bagi aku syahidan sebagai saksi. Engkau semua tak payah jadi saksi. Tapi Muhammad tak kata. Allah suruh kata. Sebab bila kata macam tu dia sombong sikit ya. Tapi Allah suruh kata, khul, katakan. Jadi Muhammad dia tak mau kata, cukuplah Allah bagi aku jadi saksi. Nampak sedikit kesombongan. Betul, kita kena tahu siapa suruh kata. Allah, khul. Itu perkataan perintah. Cukup Allah bagi aku syahidan, menjadi saksi. Baini, antara aku, wa bainakum, antara aku dan antara kamu. Jadi dalam Islam, tuan-tuan, kita tak perlu sibuk-sibuk. Islam itu ada antara kita dan Allah. Tak payah kita duk cerita, saya ni semayang tak berhenti sehari 5 kali. Saya malam-malam kita semayang lagi. Saya puasa sunat tak pernah berhenti. Tak payah. Sebab apa? Itu adalah antara kita dan Allah. Sama dengan Nabi kita, baini wa bainakum, antara aku dan kamu. Allah jadi saksi. Dan di sini kita pergi kepada pentingnya ilmu. Wa man indahu, dan barang siapa di sisinya ilmu, dia ada ilmu al-kitabi, itu orang yang dapat dipercayai, dapat menjadi orang yang disaksikan oleh Allah sendiri. Cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu, dan antara orang yang mempunyai ilmu Alkitab. Mereka ini semua ada ilmu. Cukup orang-orang ini jadi saksi, Allah jadi saksi. Jadi orang ilmu dia ada darjat ya? Mereka tahu ini Muhammad, seorang Nabi Rasulullah. Yang jahil bodoh tu, Nabi apa lagu ni? Ajak agama apa ni? Jadi kejahilan adalah sesuatu yang bercanggah dengan orang yang berilmu. Jadi kita harus pergi kepada orang yang berilmu. Allah puji mereka, wa man indahu ilmul kitab. Dia ada ilmu Al-Quran. Dia faham Al-Quran. Dia faham wahyu. Itu Allah sebut sebagai orang yang ada ilmu. Jadi kalau dia baca saja, dia tidak termasuk orang yang ada ilmu. Ilmu baca ialah, kalau dia buka tafsir, dia buka terjemahan pun boleh dikira ada ilmu, sebab dia baca terjemahan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jangan malas nak baca terjemahan. Sebab dulu saya bagi photostat kopi, saya rasa di Masjid Syawi pun ada saya bagi, di mana Al-Marari, kitab tafsir Al-Marari mengutuk orang yang baca Quran tidak faham.
Lebih baik dia kata tak payah baca. Dia baca, lepas tu dia buat tak tahu. Itu dinamakan satu penghinaan di sisi Allah. Kita tak ambil tahu benda ni. Padahal ia satu persoalan besar. Kita harus ubah sikap kita. Itu satu. Tuan-tuan perhati pula yang kedua, iaitu surah Al-Qasas. Al-Quran muka surat 395. Nak tengok orang yang berilmu di sini. Allah tuju dalam cerita Qarun. Dah pun kita melalui ayat ni sekali dua, tapi tak apa kita ulang untuk relevan dengan perbincangan kita, iaitu pentingnya ilmu. Ayat 80 surah Al-Qasas, Quran muka surat 395. Kita tengok Qarun. Saya ulang beberapa kali cerita Qarun ni. Saya suka ulang Qarun ni pasal kejadian peristiwa Qarun ni dan juga manusia Qarun ni ada hari ni dalam dunia. Banyak ya. Di mana-mana pun ada, di Perlis pun ada. Di mana pun ada. Dia ni bila ada harta dia tak boleh duduk diam. Dia nak habaq kat orang. Harta dia banyak. Dia belarak harta dia tak sanggup. Tukang masak dia, pekerja dia, semua ramai-ramai. Saya ingatkan lahirnya cerita-cerita Israeliat. Pengiringnya berapa ribu-ribu. Jangan percaya, itu cerita Israeliat tak boleh dimasukkan. Dan dia sesuatu yang kita harus jadi iktibar. Qarun ini ialah pada ayat 78 yang atas tu. Belum ayat 80. Yang kita amal perbuatan Qarun ni. Kalau kita tanya, kamu ni siapa Qarun? Apa panggil kamu ni? Tak. Orang kata aku Qarun ni. Marahkan Qarun. Tuhan Allah Ta'ala benam dalam bumi dengan harta dengan dia tu. Mana dia adalah jaminan neraka. Jadi kita bila sebut Qarun tak suka. Qala kata Qarun, innama utituhu, sesungguhnya apa yang didatangkan kepada aku ni, harta yang banyak ni, penuh dengan emas, perak, berlian macam-macam lagi, semua ala ilmin indi, semua adalah atas ilmu aku. Dia kufur. Dia bukan kata ini semua rezeki Allah bagi. Kemudian dia pun dekatkan diri daripada Allah, syukur, patuh taat kepada Allah. Dia tak. Dia terus jadi kafir. Jadi dia bangga dengan ilmu yang dia ada. Yang ini bukan ilmu yang Allah mahu. Ilmu perniagaan, ilmu perusahaan. Qarun ada kepakaran. Melalui cara menipu lagi, campur-campur lagi terror lah dia. Dia menipu kuat lah. Siapa yang pandai menipu dalam berniaga, cepat kaya lah. Tapi dia tunggu habuan dia kemudian. Jadi innama utituhu ala ilmi, atas ilmu aku. Ilmin indi, di sisi aku. Kemudian dia berlawak kayu rendah di situ. Tuan-tuan perhati pada ayat 80. Allah sebut di sini orang yang Allah beri ilmu, bukan Qarun.
Qarun 78 tu ilmu di sisi dia. Bukan ilmu Allah bagi. Ilmu dia reka sendiri. Wa qala allazina utul ilma maf'ulun bih. Berkatalah orang-orang yang diberi ataupun dia anugerah ilmu. Nampak tak? Siapa anugerah ilmu? Allah Subhanahu Wa Taala. Dia dapat ilmu yang betul. Dan ilmu ni ilmu apa? Akhirat. Kita, anak-anak kita, termasuk kita sendiri pun, sibuk dengan ilmu dunia. Sekarang ni anak-anak semua masuk universiti. Dia tak berhenti kat sekolah menengah. Sambung master, sambung PhD, dapat profesor dan sebagainya. Minggu sudah saya ceritakan antara contoh profesor, lah kali tolak Allah Ta'ala terus. Itu ilmu dunia. Dia penutup dia mesti dia akan sesat. Dia tak balance dengan ilmu akhirat. Antara ilmu dunia dan ilmu akhirat. Kalau dia berdoa pandai, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dia minta dua-dua, betul tak? Tapi sebenarnya dia bukan minta dua-dua. Dia minta dunia tu. Yang asal ayat Quran ni pun minta dunia. Lepas tu Allah kata, apa pasal kamu tak minta akhirat kamu sama? Barulah lahir orang yang berdoa tu. Ini semua geng pergi haji ya. Mereka sibuk cerita buat dunia, kekayaan, harta, kekayaan. Dan mereka minta doa, Rabbana atina fi dunya hasanah. Dia full stop lah tu. Dia full stop tu. Tuhan kami, berilah kami kebaikan dunia. Kemudian Allah tanya, apa pasal kamu tak minta akhirat? Baru lahir pula ayat yang lepas pada itu. Wa fil akhirati hasanah. Jadi ayat ni sebenarnya dia dunia dulu. Lepas itu dah Allah beri teguran, dia pun minta akhirat sama. Minta akhirat tu minta atas Allah beri petunjuk pada dia. Tak sama. Hak yang dunia tu dia pandai-pandai sendiri. Minta pada Allah dunia. Di akhirat dia tak minta. Kawan ni, wa qala allazina utul ilma maf'ulun bih, fathah itu. Berkatalah orang-orang yang diberi ilmu, yang dianugerah oleh Allah ilmu pada dia. Dia ada ilmu. Ini satu pengiktirafan oleh Al-Quran. Dia manusia biasa. Dia tengok perarakan Qarun tu. Tapi dia iman, dia beriman. Dia yakin kepada Allah, Rasul dan sebagainya. Jadi dia kata, wailakum. Wail tu, neraka wail. Tahu saja neraka wail. Sini lebih kepada makna celakalah kamu. Macam dia satu perkataan yang mengeluarkan kemarahan, perasaan marah. Wailakum. Marah pada Qarun tu sebab kufur kepada Allah. Jadi wailakum. Celakalah kamu yang dia ingat dunia. Yang hamba Allah berilmu ni kata sawabun, ganjaran, sawabullah. Tuan-tuan perhatikan dia ada kasrah itu. Makna ganjaran Allah. Bukan ganjaran yang lain daripada Allah. Mudhafun ilaihi, mesti kasrah. Dia adalah satu perkataan. Sawabullah. Ganjaran Allah atau pahala Allah. Khairun. Hak tu lebih baik. Bukan yang hendak berlarak ni. Dia fana. Dia tak kekal. Dekat-dekat dia nak mati, dia kelang kabut. Ni siapa nak ambil harta aku banyak ni? Saya ingat artikel yang dikeluar sebelum Honda motor. Tokek Cina atau apa nama? Honda motor. Dia di saat dia nak mati, anak-anak dia berhimpun semua. Semua berhimpun apa? Nak dengar pembahagian harta pusaka. Kan nak berhimpun tengok dia sakit tu. Dia tahu kesilapan di dunia.
berapa tahun bekerja. Pada zaman dia budak-budak perbaik basikal, perbaik motosikal, sampai jadi jutawan, sampai jadi billionaire. Tapi masa terus berlalu, dia pun tua, sakit. Pada masa tu duit berbilion-bilion tak guna lagi. Dah sekali anak-anak berhimpun untuk nak dengar pembahagian harta yang dia cari tu, barulah dia terasa tak ada manfaat rupanya cari harta ni. Sama dengan Qarun ni. Kata hamba Allah yang beriman ini, sawabullah, hak tu yang manfaat, ganjaran Allah. Khairun adalah lebih baik. Liman bagi sesiapa amana ia telah beriman, wa amila salihan, dan dia beramal soleh. Dia beriman, dia beramal soleh. Itu yang paling baik daripada harta berjuta-juta, berbilion-bilion. Tuan-tuan tanya, apa Allah ni dia suruh beribadah saja ke? Tak payah cari untuk dunia ke? Tuan-tuan dan puan-puan, argumen ini masih ada dalam surah ini juga, iaitu ayat 77. Tuan-tuan perhatikan dalam surah Qasas ni, bagus ya. Dia banyak pedoman untuk kita. Argumen dia ada dalam ni semua. Tapi susunan saja. Kita susun lain. Ayat 77. Ini pun orang beriman, bukan wahyu Allah, tapi wahyu Allah melalui lisan orang yang beriman, macam ayat 80. Tapi dia ni orang lain pula. Dia iman beramal soleh. Dia tengok Qarun berlarak, komen dia lain. Dia bagi komen suruh cari. Wabtaghi fima ataka Allah. Cari apa yang Allah telah datangkan kepada kamu. Ingat, di dunia ni Allah bagi pada kita, siap dah benda tu. Masalahnya kita saja yang kena berusaha cari. Dan ayat ni melalui wahyu Allah diberi komen oleh manusia beriman dan beramal soleh sendiri. Dia suruh cari. Cari yang apa Allah datangkan kepada kamu. Seberapa banyak yang boleh. Dia tak kata cari sikit-sikit. Untuk ad-darul akhirah, untuk negeri akhirat kamu. Tapi dia tak kata cari untuk dunia kamu. Nampak tak? Ini penting Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan. Al-Quran ni dia tunjuk kepada kita sikit, kita pun tengok ayat ni terbaliklah ni. Tadi Rabbana atina fid dunya hasanah. Dia gotan wa fil akhirati hasanah. Nampak tak? Tapi di sini wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Cari apa yang Allah datangkan kepada kamu untuk negeri akhirat kamu yang pertama. Lepas tu baru Allah sebut, bukan Allah sebut, melalui wahyu Allah, hamba Allah ni yang sebut, yang beriman dan beramal saleh. Wala tansa nasibaka, jangan kamu lupa nasib engkau minan dunya, untuk dunia kamu. Jadi mana dulu? Akhirat dulu. Sebab tu cerita Qarun ni banyak pengajaran bagi kita. Qarun dunia dulu, tapi yang Allah suruh akhirat dulu. Sebab tu dalam kes orang pergi haji, bila dia minta untuk dunia, Allah tegur dia, pasal apa tak minta untuk akhirat? Maka kalau kita hari ini sibuk cari untuk dunia, buat rumah, tukar kereta. Lepas tu buat garah banyak-banyak, buah kereta pula. Kereta hak lama antik pun buah juga. Ni apa sudah jadi kawan ini? Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Tak. Dia cari dunia. Jadi kita tengok rumah dia, ada banyak pameran kereta. Ni saya beli ni hak model tahun 30. Lah ni mahal, 100,000 lebih. Yang ni model Rolls Royce. Kita tak nak dengar.
Bukan ada orang bodoh ni, I beli kat Sultan mana, dia bangga. Jadi dia pamer satu persatu. Apa beza dengan Qarun, tuan-tuan? Minta maaf, saya bukan tuju kepada siapa-siapa. Mungkin ada dalam YouTube ni apa yang saya cakap. Kadang-kadang orang dengar ada phone call. Kita umum. Kita tak nak tuju pada siapa-siapa. Kita bagi komen atas tafsir Al-Quran. Jangan lupa nasib kamu di dunia ni. Makna Allah suruh dia cari dunia. Jangan kata Islam ni dia tak menggalakkan pencarian supaya jadi jutawan, supaya jadi billionaire. Tak ada. Mana ada ayat yang kata tak boleh? Mana ada hadis yang melarang kata tak boleh? Tetapi Islam mengajar kita supaya seimbang antara dunia dan akhirat. Jadi Islam tak boleh lawan, tuan-tuan. Dia perhati habis. Agama lain tak ada. Tuan-tuan masuk agama apa? Semua dunia. Mana ada akhirat? Cari kekayaan macam Hindu tu. Sampai bunuh habis orang. 4 orang yang mati itu kan. Nak tutup perkara-perkara yang masalah bagi dia, hutang dan sebagainya. Bunuh 4 orang. Dia lawyer. Ini semua kerja setan. Itu apa? Nak cari dunia. Sanggup bunuh orang yang tak berdosa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, wailakum tu, celaka kamu tu adalah satu statement, perasaan. Allah tak suka kepada orang yang sibuk mencari dunia hingga dia tidak ada kelapangan untuk akhirat dia. Kadang-kadang kita tengok dia datang kat Masjid Syed Putra ni, dia buat U-turn konori. Dia datang, dia panggil tu, tapi dia U-turn ikut tu. Dah U-turn dah masuk ke kiri ni, dah masuk waktu semayang dah. Sama juga Syed Awi dia ada U-turn. Dia datang daripada Rawabak, dia U-turn balik ke Arau. Mau orang senyum tengok. Islam lah. Montilah semayang sah untuk Allah. Wabtaghi fima ataka Allahu darul akhirah. Tuan-tuan faham? Cari apa yang Allah datangkan kepada kamu. Ini jelas yang Allah datangkan kepada kamu tu adalah kereta tu. Dia cari-cari dapatlah kereta tu. Kita tak tahulah kereta model apa kan, tapi adalah kereta tu. Bila ada kereta tu dia cari darul akhirah, untuk akhirat kamu. Konalah masuk masjid. Tak faham Al-Quran ni yang susah ni. Cari jumpa. Tapi Allah kata cari jumpa untuk akhirat kamu. Tak nampak akhirat tuang. Saya heran. Nak semayang 10 minit pun tak boleh. Ini sibuk ni. Tapi hak Allah dia cari jumpa. Allah bagi pada dia. Dia patut syukur banyak. Tapi tak, dia buat U-turn. Darul akhirah, untuk negeri akhirat. Itu yang Allah suruh cari, apa yang Allah datang untuk negeri akhirat. Baru wala tansa, jangan kamu lupa nasibaka, nasib engkau minad dunia, untuk dunia kamu. Kalau kita faham ayat ni, kita pun tahu apa sebenarnya Allah suruh kita buat. Kita pandai kata Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita tak tahu abtaghi fima atakallahu darul akhirah. Ada ayat tu. Punca dia, kita tak study Al-Quran.
Kita pandai Rabbana Atina Fid Dunya Hasanah. Penyanyi-penyanyi pun, geng-geng selebriti pun pandai berdoa Rabbana Atina Fid Dunya Hasanah wa fil akhirati hasanah. Tahu tepi. Pertandingan maksiat. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Kita heran bila Allah bagi dia semua ni. Benda maksiat yang Allah bagi pada dia, dia syukur. Alhamdulillah, syukur pada Allah, saya dapat menjadi Johan. Semua atas kenaknya. Amul memanglah kena Allah, tapi untuk perbuatan yang Allah tak suka. Bagi Allah senang, minta lah apa pun. Semua dia bagi. Jahat dapat jahat, baik dapat baik. Jadi kita buat sesuatu yang maksiat, kita kata syukur, Alhamdulillah. Orang yang dengar ni, apa kawan ni? Penyanyi terbaik, Alhamdulillah, 100,000 ringgit. Banyak yang kita harus belajar dalam agama. Tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok lagi satu, iaitu Al-Quran muka surat 401. Surah Ankabut, labah-labah. Kita tengok tentang ilmu, ya? Bagaimana pentingnya orang yang berilmu atau mempunyai ilmu. Al-Quran muka surat 401, 401. Surah Ankabut, iaitu labah-labah. Ayat 41 hingga 43. Masalul lazina takhazu, orang yang kufur, orang yang menyekutukan Allah, orang yang banyak buat dosa kepada Allah. Allah bagi satu perumpamaan. Masalu tu masal, misal kita kata dalam bahasa Melayu. Misalun, masalu, masalul lazina takhazu, perumpamaan bagi orang-orang yang ittakhadhu, dia mereka mengambil daripada akhadha ya'khud, ittakhadha ya'takhidhu, ittakhadhu, ya, ifta'ala, dia pakai wazan tu. Min dunillah ya awliya, dia mengambil selain daripada Allah pelindung. Dia mengambil selain daripada Allah pelindung. Contoh yang jelas, belah hantu raya. Hak tu clear. Hang jaga lah, aku nak keluar rumah ni. Ya. Hantu raya tu akan jaga rumah dia. Bila siapa main nak curi apa, nampak tuan rumah tu berjalan. Nampak tuan rumah tu duduk tang tangga. Dia pun takut. Dia merupa binatang, merupakan ular ke, merupa harimau ke, tak kira lah. Anjing hitam ke. Jadi orang takut nak masuk rumah tu. Dia jagalah. Dia jadi pelindung kepada dia, tuan dia tu. Dengan syarat. Ada kontrak lah. Tak ada kontrak mana boleh kerja. Tentu ingat jin kerja free kan? Tak ada free. Tak ada free. Kita nak kerja sama dengan jin kena bayar. Buat kontrak. Saya mau kambing setahun 2 kali. Tidak, saya tak mau. Tak apa, aku panggil jin lain. Hamai sangat. Dia ada urusan, dia ada kontrak dah. Business kontrak dah. Ada, kita ambil jin free. Tak ada free. Habis lekeh dia nak telur ayam. Tu habis murah. Tu hak jin bodoh tu. Jin tu tak kuat. Betul tak? Tuan-tuan balik pergi cek orang yang belah hantu raya. Tetapi kita tengok Al-Quran cerita apa tentang hantu raya ni. Pelindung. Masalul lazina takhadhu min dunillah.
Perumpamaan seperti orang-orang yang menjadikan pelindung selain daripada Allah. Kalaulah dia faham ayat ni, dia pun berfikir, aku duk bela jin ni tak kena. Pasal Allah bagi amaran, pelindung selain daripada Allah, aulia tu pelindung. Kita tengok ayat surah Al-Kahfi 50 dulu, saya ulang beberapa kali. Wa iz qulna lil malaikat usjudu li Adam fasajadu illa iblis kana minal jin. Kata Allah, dia adalah daripada jin. Iblis tu daripada jin. Iblis tu daripada jin. Tuan-tuan jangan nak kata malaikat. Iblis daripada jin. Siapa kata? Quran kata. Saya sebut ini sebab masih ada lagi orang nak kata iblis ni daripada malaikat. Tak tahu hala. Depa kata iblis ni daripada malaikat sebab dia sebut wa iz qulna, dan ingat ketika kami berfirman kepada para malaikat. Jadi iblis duduk dalam tu. Usjudu li Adam, sujud kamu semua. Termasuk iblis, betul tak? Maka iblis malaikat. Dia buat conclusion macam tu. Sebab tu Al-Quran tak boleh baca satu ayat berhenti buat sengak. Dia kena habis seluruh Al-Quran. Tani Allah tak cerita siapa dia iblis. Ayat lain Allah cerita siapa dia iblis. Dia malas nak baca Al-Quran tu. Sabar tak kena. Kana minal jin, dia adalah daripada jin iblis tu. Kemudian Allah tanya pada ayat yang sama menggunakan perkataan ittakhadha. Pada ayat ini yang kita baca tadi, nasalul ladzina takhadhu afatattakhizu, dia ambil ittakhadha. Apakah kamu nak ambil, kamu nak menjadikan afatattakhizunahu, iblis tu, wa zurriyatahu, dan zuriatnya. Iblis dan zuriatnya, keturunan iblis yang dia duduk belah hantu raya tu keturunan iblis. Setan tu semua keturunan iblis. Apakah kamu nak jadikan iblis tu dan zuriatnya aulia? Perkataan sama. Sini pun aulia. Al-Quran dia tak lari tuan-tuan dan puan-puan, dia cerita tepat. Kataan dia tarik balik, dia bagi sama. Pelindung min duni, selain daripada aku. Sini pun dia sebut apa? Sama juga, aulia. Dia sebut min dunillah, ya aulia. Min duni, selain daripada aku. Surah Al-Kahfi 50 pun min duni, aulia. Sama juga. Itu menariknya bila kita faham Al-Quran. Barulah kita nampak kesungguhan Allah nak mengajar kita. Jangan duk ambil lain daripada Allah sebagai sembahan. Wahum lakum adu. Allah tambah lagi, sedangkan mereka tu semua musuh kamu. Syaitan tu. Yang orang bodoh jahil tak tahu apa ni, dia kata syaitan tu kawan. Dia pun belah lah syaitan tu. Nak apa? Telur ayam okey, kambing okey, lembu okey. Dia ingat Allah tak tahu. Lepas tu bila orang sakit, nak tak ada duit, nak cari duit, hampir kekeh tak dia tu. Aku duit habis. Kawan tu kaya, iwak pergi ikut dia. Dia pun pergi halau syaitan tu, legalah penyakit tu. Dapatlah duit. Jadi syaitan tu menolong dia dengan cara yang macam tu. Dan kejadian atau perlakuan yang seperti ini, kata Allah, kamasalil ankabut, dia seperti labah-labah. Labaitul ankabut, dia adalah seperti labah-labah yang membuat rumah. Jadi apa kaitan labah-labah buat rumah ni? Dia belah hantu. Tapi Allah kata kedudukan dia semacam cerita labah-labah buat rumah. Perumpamaan Allah bagi. Wa inna auhana
Dan sesungguhnya auhanal buyut, rumah yang paling lemah, auhana tu paling lemah, labaitul ankabut, adalah rumah labah-labah. Sarang lah kita kata. Lau kanu ya'lamu, kalau kamu tahu. Dia tak tahu. Dia duk nampak setan tu. Dia nampak hantu raya tu. Dia tak nampak hantu raya tu Allah kata macam laba-laba buat sarang. Mana kuat laba-laba kita kes macam tu, habislah sarang tu. Betul tak? Tuan-tuan dan puan-puan, itulah faedahnya kita memahami Al-Quran. Kita kembali kepada ayat, kita teliti satu persatu, dapatkan erti hakikat makna, barulah kita berteras dan berdiri atas nama Allah, Al-Quran dan Sunnah. Mau tidak kita ada cakap saja ialah, kita tak buat apa-apa pun, kita jadi manusia biasa, tidak ada lebih daripada tu. InsyaAllah pada minggu depan saya akan sambung lagi beberapa ayat yang ada hubungan dengan maksud Al-Quran, supaya kita teliti dan hati-hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.